Beban demi beban yang terkumpul sepanjang tempoh semenjak Muhyiddin jadi Perdana Menteri dan dilakukan perbuatan bodoh dengan melakukan PKP. Janganlah kita menjadi punca dan sebab rakyat stres, rakyat tertekan dan mengambil keputusan dengan membunuh diri. Jangan kita... Hai guys, terima kasih kerana memilih Mat Fast Berita Terkini. Sebagai tanda sokongan anda, sila tekan butang subscribe dan loceng untuk update terkini. Terima kasih. Dan dalam tempoh PKP ini, yang menjadi punca rakyat mempunyai masalah kewangan ialah Muhyiddin. Sebab apa? Sebab dalam tempoh PKP yang pertama lagi, kita telah dikurung di dalam rumah, walaupun kes ketika itu hanya 20-30 orang yang kena COVID, kan? Kita semua dipaksa duduk di dalam rumah, kan? Sekarang dah 3,000 orang kena COVID. Kita masih okey lagi, kan? Macam tak ada apa. Betul tak? Dalam berarti kata lain, Muhyiddin sudah sedar dia dah buat kesilapan yang lepas, kan? Tapi dengar-dengar nak kurung kita lagi sekali, kan? Betul tak betul, hari Senin ni kita akan tahu, kan? Cuma saya nak beritahu satu saja. Nasib baiklah sahabat kita yang nak terjun tu, pihak polis selamatkan dia, kan? Nasib baiklah pihak polis selamatkan dia, kan? Tetapi kalau kita tak mampu, saya nak beritahu dengan Muhyiddin ni satu je. Kalau tidak mampu menjadi anggota bomba yang menyelamatkan nyawa rakyat yang stres, yang tertekan akibat daripada masalah kewangan berpunca daripada beban demi beban yang terkumpul sepanjang tempoh semenjak Muhyiddin jadi Perdana Menteri dan dilakukan perbuatan bodoh dengan melakukan PKP, kan? Janganlah, kalau kita tak mampu jadi anggota polis yang menyelamatkan nyawa rakyat, janganlah kita menjadi punca dan sebab rakyat stres, rakyat tertekan dan mengambil keputusan, mengambil jalan singkat, dengan membunuh diri. Jangan kita menjadi punca dia. Yang pasti daripada 243 orang ni, ini dapatan yang diberitahu oleh pihak polis. 25% daripada masalah hutang. Dan ramai orang yang berhutang, ramai orang yang mencari along. Jumlah ni paling banyak ketika kita tidak dibenarkan keluar rumah, tidak dibenarkan menjalankan aktiviti ekonomi, tidak dibenarkan untuk mencari sesuap nasi, kehilangan pendapatan akibat daripada majikan dah tak mampu lagi bayar gaji kepada pekerja-pekerja yang tak pergi kerja, tidak ada produktiviti macam mana nak bayar gaji, betul tak? Dan antara orang yang buat kerja kais pagi makan pagi, contohnya pemandu taksi, pemandu Grab, kan? Kalau mereka ni orang tak boleh keluar rumah, siapa yang dia nak bawa, betul tak? So jangan sampai kita menjadi punca dia orang ni membunuh diri. Dalam Islam membunuh diri ni hukumnya haram, kan? Tapi menjadi punca orang lain bunuh diri, ini haram jadah namanya. Minta maaf cakap. Aku tak boleh tahan hari tengok dekat Miri sampai orang sanggup bakar pejabat KWSP, kan? Orang tak faham. Kadang-kadang orang kata kita melalak, kan? Tapi ramai orang tak tahu bahawa orang yang bermasalah ni tentang KWSP, tentang moratorium, bank tak nak bagi moratorium, dia orang hubungi kita direct tau. Dan kita, bila kita dalam keadaan tak ada kuasa, nak tolong pun tak boleh, macam saya ni dah kena buang daripada UMNO, tak? Pun orang datang minta tolong dengan kita, kan? Saya cuba bayangkan kawan-kawan saya yang masih jadi MT UMNO, kan? Macam mana agaknya dia orang setiap hari rakyat pergi cari dia orang minta tolong,
akibat daripada terkesan kerana COVID ni. Bukan kesan kerana penyakit ni sangat. Kesan daripada nak menyelamatkan Tengku Muhyiddin di lockdownnya satu negara. Sekarang ni dalam keadaan ada usaha nak meletak Anwar jadi Perdana Menteri, sekali lagi nak di lockdownnya. Yang ini yang saya tak tahu nak cakap apa, kan? Saya simpatilah kawan-kawan yang masih ada jawatan, yang kena menghadap rakyat ketika rakyat tengah susah. Hari ni pun kita tengok tadi Datuk Najib melawat mangsa-mangsa banjir, kan? Nasib baiklah ada juga orang-orang yang bermurah hati menghulurkan bantuan. 2-3 hari lagi ada seorang sahabat kita daripada Pulau Pinang, Malaysian United Party, mereka pun dah mengumpulkan barang-barang bantuan nak pergi hantar dekat Pekan, nak diserahkan kepada Datuk Seri Najib. Saya mengharapkan usaha-usaha yang dilakukan oleh NGO, parti-parti politik, tak kira lah daripada mana sekalipun, dapat setidak-tidaknya meringankan beban, kan? Tapi saya nak beritahu, bila datang musibah ni, datang musibah banjir ni, habis kuat apa yang NGO, apa yang kerajaan punya agensi boleh lakukan. Dia bagi pack makanan, betul tak? Habis kuat dia bagi kemah, habis kuat dia bagi cooking utensil ataupun barang-barang nak masak, kan? Tapi bila rumah tu dilanda banjir, TV rosak, perabot rosak, siapa nak bagi semua rumah bantuan keuangan ni? Tak ada. Kalaupun adalah individu macam Ustaz Abid Liu yang boleh membantu, contohnya, berapa biji rumah yang Ustaz Abid Liu boleh bantu? Sudah pasti tak banyak. Tetapi kalaulah kawan-kawan kita yang duduk jadi Perdana Menteri, menjadi Menteri Kewangan, boleh pakai otak dia sikit, sudah pastilah kalau diluluskan kepada semua pencarum-pencarum KWSP yang perlukan sangat duit RM10,000 maksimum ataupun 10% maksimum. Kalau semua orang pencarum dibenarkan keluarkan duit pada tika dan saat ni, maka sudah pastilah keadaan lebih meringankan beban mereka. Tapi tak tahulah macam mana susahnya sahabat-sahabat ni untuk kita sedarkan. Ada setengah-setengah tu gaji RM15,000 sebulan, baru dapat increment, dapat pula KWSP, kan? Aku saja nak test dia orang ni betul ke sistem dia orang ni. Dia kata orang yang kena pecat selepas bulan 3 baru boleh mohon, betul tak? Kan? Aku dah kena pecat dekat 3 tahun 2 tahun 6 bulan lebih, 2 tahun 7 8 bulan lah, macam tu, kan? Dah lama kena pecat, aku mohon, alhamdulillah dapat. Bukan setakat dapat, awal dapat tu dia tulis situ 11 hari bulan duit akan di bank in, 6 hari bulan dah dapat, dah habis pun baru dah pinjam tu, dah habis pun, dah bayar settle kereta 3 bulan, kan? Bayar settle rumah sikit, tak cukup lah, memang tak cukup RM10,000 tu. Tapi alhamdulillah lah dapat. Tapi saya nak beritahu lah, itulah formula sebenarnya, kan? Orang lain banyak tak dapat, saya yang tak layak pun dapat. Sebab kalau nak ikutkan, dah kena berhenti 3 tahun dah tak layak. Dia layak kalau ikut kriteria. Itu sebab saya cakap kriteria KWSP ni kong kali kong, kan? Jadi formula yang terbaik, apa yang anda patut buat, ialah buat bising macam saya buat. Sebab hari ni diorang ni tidak ada satu komiti yang boleh membuat saringan memilih orang yang betul-betul memerlukan. Tapi dia ada komiti kat KWSP ni yang kerja dia kenal pasti siapa buat bising, yang itu mereka akan utamakan. Jadi nak selesaikan masalah anda, kena pastikan bahawa anda mempunyai media sosial
Dan pastikan anda luahkan perasaan anda di media sosial. Sebab mereka ada jawatan kuasa yang monitor ni. Dan akibat daripada mereka monitor saya, dia tak nak saya bising, kan? Maka diluluskan cepat. Dia kata 11 hari bulan baru nak masuk duit. 6 hari bulan dah masuk, tuan-tuan. Jadi follow what I did. Buat bising. Gunakan media sosial ni, berikan tekanan pada mereka, tuan-tuan. Saya nak beritahu saudara, saya dapat tak menyelesaikan masalah. Sebab hari ni yang nak bunuh diri ni, insya-Allah lah saya ni kalau selagi hayat di kandung badan, insya-Allah perit macam mana, saya cubalah ikhtiar. Tak adalah sampai nak pergi cari alung ke, nak pergi cari tali gantung, nak bunuh diri, insya-Allah. Tetapi saudara, kawan-kawan kita kat luar sana, ada yang pemikiran mereka ni kadang-kadang bila dah jam tak tahu nak cari mana, nak pinjam mana tak boleh. Along pun kadang-kadang, dulu sebelum PKP pun dah cari along, PKP lagi cari along. Dan nak beritahu juga, peringkat awal tu mereka tak benarkan pajak gadai Islam ni dibuka, semua tutup. Jadi bila pajak gadai Islam ditutup pada ketika itu, maka apa yang mereka buat? Mereka pergi cari along. Hari ini dengan harapan duit KWSP lah nak settle along. Dengan harapan duit KWSP lah nak selesai pinjaman kereta yang tertunggak 3 hingga 5 bulan. Ada setengah-setengah tu dia punya pinjaman peribadi bank rakyat. Saudara, saya nak beritahu, yang saya dengar ni kadang-kadang saya tak mampu, saudara, nak dengar. Ada yang dah 3 bulan tak bersekedudukan dengan isteri, gaya-gaya tekanan kehidupan. Ada yang anak-anak sudah dihantar pergi ke rumah mak mentua, dan bila-bila masa akan menyelesaikan di mahkamah untuk bercerai. Allah, ini semua berlaku, saudara, bila pemimpin kita nak menyelamatkan tengkuk dan nyawanya daripada hilang jawatan Perdana Menteri, maka akhirnya mereka mengambil jalan singkat dengan melakukan PKP. Dan hari ini sudah dengar bunyi-bunyi bahawa PKP akan datang kembali. Saudara, ekonomi baru je nak pulih sikit, tapi manusia-manusia durjana ni langsung tak pernah fikir apa yang bakal dilalui, apa yang bakal dilalui oleh rakyat yang terpaksa menanggung daripada undang-undang yang mereka buat, demi untuk memastikan tidak ada pertukaran kerajaan. Itu jelas saya nak cakap pasal KWSP. Dan cadangan Muhyiddin nak terus kekal. Muhyiddin, pastikanlah kalau kita nak mati, biarlah kita mati dalam keadaan rakyat menangisi kematian kita. Kalau ada duit banyak sekalipun, kalau ada duit kuasa sekalipun, bila kita mati rakyat bersyukur, apa guna kita jadi manusia? Itu je saya nak ingatkan. Manusia mati tinggalkan nama, harimau mati tinggalkan belang. Tapi janganlah mati tinggalkan masalah kepada rakyat Malaysia yang terpaksa menanggung akibat daripada dikurung di rumah sekali lagi. Harap-harap saya janganlah, saya merayulah, simpatilah pada rakyat Malaysia ni. Kalau rasa-rasa Anwar ni betul-betul ada peluang nak jadi Perdana Menteri, kau lawanlah cara gentleman. Jangan suruh kita duduk kat rumah lagi. Tolonglah, tolong. Dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong, saya merayu sangatlah tuanku, tolonglah pastikan bahawa janganlah biarkan rakyat diseksa sekali lagi. Negara lain boleh menggunakan pelbagai kaedah untuk mengekang wabak COVID-19. Mereka boleh guna macam-macam. Kalau kita lihat di Thailand,
Mereka tidak menggunakan vaksin. Mereka menggunakan empedu bumi je. Suplemen untuk menyelesaikan masalah COVID. Di negeri China, mereka menggunakan air panas. Mereka meminum air panas satu hari 6 gelas. Mereka mengambil apa dipanggil wap daripada air panas. Kerana air panas dan wap ini boleh membantu membunuh. Mereka juga menggunakan perkara-perkara yang boleh meningkatkan immune system. Mereka menggunakan minuman halia, mereka menggunakan kunyit, mereka menggunakan galik, mereka menggunakan macam-macam ramuan yang saya rasa ramai orang tahu. Habatus sauda, kita ada serai, kita ada daun semambu, macam-macam boleh digunakan untuk meningkatkan immune system. Ini semua patut digunakan sehabis baik dulu sebelum mengurung rakyat sekali lagi di dalam rumah. Saya rayulah, saya rayu, tolonglah, tolong. Kalau siapa pun jadi Perdana Menteri lepas ni, tapi mewarisi sebuah kerajaan yang ekonomi dia dah lingkup, tak guna tuan-tuan jadi Perdana Menteri. Jangan sampai satu hari nanti kita nak pilih Perdana Menteri, semua orang tolak tak nak jawatan ni kerana mereka akan mewarisi sebuah kerajaan yang sudah punah ekonomi dia, sebuah kerajaan yang tidak mungkin boleh dipulihkan ekonomi dia. Jadi fikirlah panjang-panjang sebelum mengambil keputusan yang akan pasti menjahanamkan ekonomi negara dan menyusahkan rakyat. Banyak mana duit kerajaan, pasti lingkup negara. Kalau kita nak kurung rakyat dan bagi mereka sedikit bantuan, bagi mereka sedikit bantuan, yang mana bantuan ini mungkin boleh digunakan untuk melepaskan anak-anak dan isteri mereka dalam bentuk makanan harian, tetapi dah tentu tidak boleh cover bil-bil yang terpaksa mereka tanggung, tuan-tuan. Kita kalau tak kerja ni tuan-tuan, bil tak ada, tak boleh nak bayar. Jadi kalau ada makanan tapi kepala ni syarat macam mana nak bayar hutang kereta, nak bayar hutang rumah, nak bayar hutang koperasi, nak bayar hutang angkasa, nak bayar hutang marah, macam mana nak bayar hutang daripada sana sini. Saudara, last sekali rakyat mati juga walaupun tak kena COVID. Janganlah sampai kita menjadi punca rakyat bunuh diri. Minta maaflah, Tan Sri Muhyiddin, tolonglah dengar rayuan saya ni, kan? Kadang-kadang kita maki hamun pun tak guna sebab dia pekak. Tapi manalah tahu kalau kita merayu ni ada sedikit kesedaran pada diri beliau.